Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Cuaca-cuaca yang sejuk ni, hujan di kebanyakan tempat pada ketika ini. Jadi semoga semuanya berhati-hati dan setiap urusan yang nak dimulakan pada pagi ini dipermudah ya dan dapatlah untuk kita selamat sampai ke destinasi. InsyaAllah. Apa pun kata tahu kita kan dah di hujung-hujung tahun ni, cuaca pun pastinya lah kan. Kita sedia maklum bahawa hujan di banyak negeri juga. Betul. Jadi kalau boleh buat perancangan keluar rumah untuk ke pejabat mahupun nak keluar hantar anak ke sekolah lebih awal. Betul. Sebab juga. sekarang ni kalau hujan sikit pagi je akan sesak lalu lintas itu. Betul. Pagi tadi kita dah rasalah kan. Saya rasalah ini hampir 2 jam hari ini punya perjalanan. Hampir 2 jam dari Setia Alam ke sini daripada pukul 7 tadi sebab memang saya kena hantar anak pukul 7. Dan anak saya pula dia punya akainya dia nampak cuaca gelap kita tadi. Ni malam lagi lah. Jadi dia kata dah pagi dah pukul 6 dah time tu. Jadi kena pandai lah, kena pandai kan. Sebab tadi saya keluar pun selalunya ketika tu kalau pukul 7 suku tu laluan tu masih okey lagi. Tapi sebabkan hujan walaupun tidak lebat, rintik dan sebagainya mesti akan berlaku dikesatkan lalu lintas. Ya betul. Tapi jangan terpedayalah Fariha ni rumah sekangkang kera je. Kan cara bercakap. Cara bercakap tu macam jauh. Tapi jam kat luar sekat itu betul Ustaz. Tapi sempat sampai kan. Okey, sebab tu kita nak teruskan kepada perkongsian keadaan cuaca yang berlaku di seluruh negara pada ketika ini di Semenanjung Malaysia. Dan rata-ratanya Fariha boleh kita saksikan memang semua hujan lah dan itu antara amaran juga yang telah pun dikeluarkan sampailah ke Khamis ini ya. Dan Sabah Sarawak juga kita tengok cuaca di sebelah sana adakah hujan ataupun ada harapan juga nak jemur kain kat luar. Saya dah pagi dah kain tak kering-kering. Oh ya ke? Okey tak apa. Ini kita kena tunggu dulu. Dan disebabkan oleh cuaca ini, Jabatan Bomba dan juga Penyelamat diberikan amanah dan tanggungjawab yang besar perlu dipikul. Mereka sekarang ni sudah pun bersiap sedia untuk menghadapi fenomena air pasang besar di beberapa kawasan di Selangor. Betul. Dan ini menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat lah kan. Antaranya adalah di Pelabuhan Kelang, Kuala Selangor, Sungai Pinang, Teluk Panlima Garang, Sungai Besar, Sekincan dan juga Kapar. Dan ada beberapa sungai juga yang telah pun melebihi paras bahaya yang dilaporkan pada ketika ini dan difahamkan juga di ibu kota terutamanya hujan sudah mula reda dan itu mungkin sedikit melegakanlah pada ketika ini. Tapi perlu lebih berhati-hati juga ya. Waspada dengan amaran air pasang besar ini di mana kawasan-kawasan tertentu. Baik, hari ini pagi ni kita bawakan jauh dari Penang. Penang noh? Pulau Pinang. Mai sini untuk memberikan satu perkongsian hebat untuk kalian semua. Mungkin anak-anak kita ni yang suka melukis. Kadang-kadang lukis kat dinding. Anak awak ada lukis kat dinding ke? Anak awak pun jangan marah. Jangan bantutkan kreativiti mereka. Okey, kenapa? Sebab itulah permulaan. Adik Fatih kita ni mula dia 3 tahun lukis. Sekarang ni dah boleh menjadi antara pelukis handal juga. Pelukis potret. Okey, kita nak perkenalan lebih lanjut. Tapi kita saksikan terlebih dahulu bingkisan ini. Jom. Menconteng dinding merupakan satu perkara yang kebiasaannya dilarang ibu bapa. Namun berbeza buat pasangan suami isteri Khairunisa dan Muhammad Faridil Amir Syobri. Mereka membenarkan dinding rumah untuk menjadi kanvas pertama buat dia Muhammad Fatih Muhammad Faridil Amir mengekspresikan bakatnya yang luar biasa. Minat yang mendalam terhadap seni lukis mula berputik sejak anak keempat dari 5 beradik ini berusia 3 tahun. Dia gemar melukis watak-watak animasi yang diminati. Sejak Mac lalu, dia mula cenderung ke arah melukis potret wajah. Berbeza dengan kanak-kanak yang rata-ratanya ditemani peranti ketika berada di luar, adik Fatih yang kini berusia 8 tahun ini lebih selesa membawa buku lukisan dan pensil khas untuk melukis potret di mana sahaja dia berada. Tidak mengira tempat dan waktu, adik Fatih mendapat kepuasan setiap kali menyiapkan lukisannya. Tidak pernah menerima sebarang latihan atau kelas melukis yang khusus, adik Fatih hanya mempelajari teknik melukis melalui tontonan di YouTube. Bukan perhatian yang dipinta, Fatih hanya ingin mengukirkan senyuman dan kegembiraan kepada mereka yang menerima lukisan potret hasil tangannya. Impian dan harapan untuk menjadi pelukis profesional yang membara di dalam jiwa anak kecil berbakat ini pasti akan melonjakkan Fatih terus maju ke hadapan. Nah,
itu dia bakat kan, dan bermula dari melukis di dinding rumah saja katanya. Dan sekarang ini dari Pulau Pinang, mereka datang untuk bersama-sama kami di studio Malaysia hari ini pada pagi ini. Selamat pagi diucapkan buat adik Fatih dan juga ditemani oleh bapanya. Kita perkenalkan nama. Cik Muhammad Faridil Amir Shobri. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih kerana studio bersama kami. Dua-dua ni nampak ceria, tapi Fatih ni dah senyum dah pagi ni. Pagi tadi dia datang macam aku kat mana? Aku kat mana? Tapi kenapa kena datang dia sini? Okey dah, dia warming up dah. Kan? Okey. Di hadapan ni kita bawakan juga hasil karya adik Fatih kita. Banyak ni ada Doctor Strange, kita ada Ip Man. Lepas tu siapa lagi kat depan tu? Okey, kita ada figura-figura hebat juga. Allahyarham Tuan Guru Ni Abdul Aziz juga dilukisnya. Figura Perdana Menteri Malaysia juga ada. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dan ada lainlah macam-macam personaliti. Lionel Messi pun ada, tapi sebenarnya dia minat Ronaldo katanya. Mungkin adik Fatih, antara banyak-banyak lukisan ni yang mana paling cantik sekali rasanya? Cuba tunjuk. Ryan Bakri. Cuba tunjuk. Okey, adik Fatih tunjuk kat abang cameraman tu, semua zoom in sikit. Berapa lama ambil masa ni buat Ryan Bakri ni? Berapa lama duk lukis ni? Sat je? Mungkin 30 minit macam tu. Ui, 30 minit lah. Macam tu lah. Paling, okey, dalam banyak-banyak ni, personaliti dan juga figura ni, mana yang paling susah adik Fatih pernah buat? Cuba tunjuk, Mai. Ni. Kat mana? Kat ni ya? Ni je ada. Ni Tun Mahathir. Ni susah. Pasal apa susah? Sebab dia ada gigi. Awak yang lain tak ada gigi ke? Oh, yang lain gigi katup lah. Sebab dia gigi. Kita nak tanya ayahnya. Cik Faridil, bagaimana bermulanya sebenarnya minatnya ni, Fatih ni? Dia kalau nak ikutnya, saya cakap Pening. Boleh tak apa. Kita kalau nak Malaysia. ikutnya, dia start lukis dekat dinding masa umur 3 tahun lah. Okey. Dan kami memang tak bagi kacau lah. Orang kata biar api lah dia lukis. Oh, tak marah lah? Memang tak marah. Memang dia buat ni macam mana. Lepas tu, kami buat latihan. Kita start bagi latihan masa PKP tu. Okey. Sebab dia stres kan, sekolah tak boleh sekolah dan dia rasa macam depa dah ketinggalan. Jadi kita nak bagi dia satu training untuk depa dapat satu skill. Jadi sebab tu kita bagi training tiap-tiap hari lah. Suruh dia lukis, dia minat nak lukis apa, kita bagi, kita print, suruh dia lukis saja. Dan yang hak dia boleh lukis ni kami memang tak sangka lah yang boleh lukis portrait ni kan. Sebab sebelum tu memang dia lukis watak-watak kartun saja. Okey. Satu malam tu dia kata Fatih tak boleh tidur. Sampai pukul 2 pagi dia tak boleh tidur. Dia nak melukis tu. Dia lukis masa tu dia lukis tangan. Selepas tu pagi esok tu dia kata Fatih nak lukis muka orang lah. Dan yang mula viral tu ataupun tular dia lukis muka dekat meja dekat meja makan apa semua tu. Lepas dia tengok video Devon tu lah. Devon Rodriguez sebab dia kata pasal apa ada orang sampai menangis bila diserahkan lukisan tu kan. Jadi dia kata Fatih pun nak buat macam tu lah. Fatih pun rasa seronok kalau kata orang seronok dengan apa yang ni. Jadi sebab tu yang dia bijaknya. Sekarang ni Fatih memang betul-betul yakin bahawa inilah sebenarnya makanan Fatih melukis portrait orang. Ya. Okey, kalau kira-kira ni Fatih tengok muka akak dan juga pak cik ni. Aunty dan juga uncle. Ya. Okey, senang tak nak lukis? Boleh. Yang ni susah kan, no? Sebab muka Senang, garang sikit. Jawab jujur. Budak-budak kan jujur. Kening awak jujur. lagi tinggi. Kening nampak? Saya mau cakap kening awak. Kening awak lagi Jangan tinggi. gelak dek, jujur sangat tu. Kan? Kening pak cik ni lagi tinggi daripada akak kan? Tak kisah siapa pun. Tak kisah siapa pun. Dia tengok Dua-dua boleh buat. Dia telik kita punya kening ni. Okey. Masa boleh buat? Boleh buat, no? Berapa minit boleh ambil? Masa? Macam beberapa minit juga. Beberapa minit. Berapa minit? Wah, jawapan diplomatik lah. Mentang-mentang parlimen dah bubar ya. Okey, Fatih. Bila pertama kali melukis di kedai makan tu kan, terus bagi lukisan kepada orang yang dilukis tu. Okey. Apa yang pakcik ke makcik time tu? Ada makcik, ada pakcik. Yang dia cakap kepada Fatih. Macam mana reaksi dia? Terima kasih. Dan kalau sentiasa mereka bagi duit, kadang-kadang. Dia bagi upah lah. Bagi upah. Tapi Fatih melukis hanya sebab minat lah ya. Wow. Tapi nak tahu juga bila kita lukis portrait orang ni kan, sebab kita kena cam betul-betul muka orang tu. Kan? Okey, bagaimana Fatih akan
ambil langkah untuk nak pengecaman tu berapa lama? Sebab kadang-kadang cik duduk kiri kanan, jalan duduk nak cam tu betul dan nak buat air muka tu sama. Rasa macam beberapa saat jugalah. Beberapa saat je. Dia dah kamera dia tu, dah capture tu betul, baru lukis. Fatih nampak ini nak jadi masa depan lah sebagai pelukis. Memang ada minat lah ya. Dah beritahu mak ayah dah memang minat macam ni lah. Mak ayah cakap apa? Ikut suka lah. Ikut sekarang lah. Sebagai bapa, sebab kita tahu banyak video-video adik Fatih ni di TikTok tular dan sebagainya. Itu mak ni. Mak dia. Boleh cerita macam mana mula ni? Sebab sebelum ni kan dia duduk lukis dekat rumah, lepas tu kita duduk kata cantik lah. Lepas tu dia kata ayah dengan mak ayah duduk kata cantik, Umi je duduk kata cantik. Kat sekolah Fatih tak pernah menang pun. Jadi mak dia stres kan sebab dia macam tak percaya dengan kebolehan dia. Jadi tengah carilah cara macam mana nak tunjukkan kata ni satu bakat yang Fatih boleh. Ni jadi mak dia buat TikTok tu lah. Try, kami tak sangka lah nak dapat pengiktirafan ataupun sokongan daripada rakyat Malaysia kan, alhamdulillah. Itulah macam tu jelah. Jadi kat situ je nak approve kan dia punya ni tu. Sekarang percaya tak Fatih? Percaya? Dah sampai masuk TV tau, dah main sini tau. Cikgu dengan rakan-rakan cakap apa? Waktu pindah. Bukan. Pindah mana? Pindah mana? Dengar tengok hasil lukisan, lepas tu video-video Fatih tular kan. Ada tak cikgu-cikgu ke, rakan-rakan kelas ke? Rakan-rakan dia pun cakap, kami dah tengok TikTok hampa. Kami dah tengok TikTok hampa. Lepas tu lagi? Lagi cantik lukisannya. Bezalah dengan yang kita jumpa pagi tadi. Ini betul. Ini betul. Awak betul depan kamera ready ya. Fatih ada impian tak nak lukis wajah siapa pula selepas ni? Ada tak siapa-siapa yang teringin sangat nak jumpa? Boleh. Ada. Siapa? Cristiano Ronaldo jangan tak boleh jumpa tu. Baca ni Baca ni mana? Seronok ada orang nak jumpa kita. Okey, lepas ni boleh lukis muka Pak Cik lah. Pak Cik pun Pak Cik lah okey je. Bila nak lukis? Tak tahu. Tak tahu. Esok pun. Esok. Dah pindah kan? Lepas ni lah. Boleh? Okey. Saya tak ugut tau. Saya minta je. Aku ada peguam kat sini. Kena. Duk perhati je. Okey. Cik Faridil, mungkin dia dihantar ke pembelajaran yang formal atau ini semua dia belajar sendiri? Setakat ni tak ada hantar dekat mana-mana kelas lagi sebab kami pernah try survey. Kebanyakan untuk kelas-kelas kanak-kanak dia memang akan ajak colouring macam tu je. Jadi apa orang kata kecenderungan dia ni tak ada lagi lah. Kat tempat kami tak tahulah, kat tempat lain tak tahulah kan. Betul faham. Sekitar tempat kami tu memang tak ada lagi. Jadi dia belajar sendiri dekat YouTube je lah. Kebanyakan masa. Fatih, impian Fatih apa? Impian Fatih melukis. Melukis maknanya nak jadi pelukis bertaraf antarabangsa lah. Satu hari nanti. Realistik Okey. Ini salah satu daripada hasilnya. Mungkin saya nak tunjuk juga Ustaz Wadi. Kalau nak sikat image pagi ni, ini dia antara lukisan adik Fatih kita, Ustaz Wadi. Kenal Ustaz Wadi lah? Dengar ceramah dia. Dengar? Tak dengar? Tak dengar. Lukis je. Lepas ni kena dengar ni. Nanti akan melukis wajah uncle lah. Ada dengar sikit-sikit. Ada dengar sikit-sikit. Bagus. Sambil ayah dengar tu dengar sekali lah ya. Bagus anak ni bagus. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan kami. Dari jauh datangnya dan berkongsi inspirasi ni. Semoga memberi inspirasi juga kepada semua bahawa minat anak-anak ni, kecenderungan yang kita tak boleh selalu nak tak boleh kan. Dia nak melukis kat dinding ke, mungkinlah itu satu perbuatan yang kita tengok sebagai bapa ni macam kotor ke apa, tapi tidak, sebenarnya tengok boleh berkembang sebegini kan. InsyaAllah. Kita doakan semoga adik Fatih mencapai impiannya. Dah jumpa uncle ni tercapai lah. Boleh lukis ni. Tapi make sure pastikan kening tu tak ada tinggi sangat. Jangan terpengaruh dengan kata-kata orang. Fatih berdiri di bakat sendiri. Terima kasih juga kepada ayahnya. Ibunya di sana malu nak masuk. Apapun, selepas ini kita akan teruskan pengisian. Ini berkenaan dengan rang undang-undang Akta Jenayah Hendap. Pasti semua terasa kan sekarang ni. Kita akan kongsikan selepas ini di Malaysia hari ini. Terima kasih.
Kelakuan menghendap atau stalking ialah tindakan individu atau berkumpulan memerhatikan seseorang atas pelbagai tujuan. Lebih membimbangkan, perbuatan tidak bermoral ini boleh berlaku secara dalam talian, terutama di media sosial. Bukan sahaja memberi kesan psikologi kepada emosi mangsa, menghendap juga menimbulkan suasana yang tidak selamat dalam kalangan masyarakat, terutama golongan wanita. Bagi menangani kesalahan tersebut secara menyeluruh, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Mas Emri Yati Samsudin telah membentangkan rang undang-undang RUU berkaitan jenayah intip dan hendap di Dewan Parlimen pada Ogos lalu. Antara RUU yang terlibat ialah Kanun Keseksaan Pindaan 2022 serta Kanun Tata Cara Jenayah Pindaan nombor 2 2022. Menyambut baik pindaan Akta 574 ini, Dewan Rakyat sebulat suara meluluskan RUU Kanun Keseksaan Pindaan 2022 sekaligus mengklasifikasikan tindakan menghendap sebagai satu jenayah. Sama ada secara maya atau sebaliknya, penghendap boleh dihukum penjara sehingga 3 tahun, denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Persoalannya, adakah semua individu yang melakukan perbuatan menghendap ini berniat untuk berbuat jahat serta bersalah di sisi undang-undang? Baik, jenayah hendap. Ini yang kita nak bincangkan. Kadang-kadang orang tak tahu, kadang-kadang ni menghendap sebab IG, contohnya Facebook. Kadang-kadang kita tengok tu, itu pun dah orang kata, stok lah tu kan. Mengendap juga. Tapi mengendap bagaimana yang dikategorikan sebagai jenayah? Ya, sehinggalah dipinda rang undang-undang tersebut. Untuk itu kita bawakan seorang peguam sivil iaitu Encik Yong Ke Kin yang bersama kita di Malaysia hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Faria. Selamat pagi kepada penonton Malaysia hari ini. Saya pertama kali saya tengok peguam very inilah kan. Very what? Peramah. Very what? Peramah. Senyum kan. Orang serius je. Kita pun takut. Betul. Okey. Mungkin kita nak cerita berkenaan dengan orang undang-undang jenayah hendap ini. Akta 574. Adakah akta ini digunakan untuk hendap secara fizikal ataupun secara maya? Okey, baik. Sebelum tu saya ingin bagi satu pendahuluan sikitlah berkenaan dengan rang undang-undang ni. Sebenarnya rang undang-undang ni bukannya akta yang baru. Dia sebenarnya hanya buat pemindaan ataupun penambahan kepada kanun keseksaan. Di mana Parlimen telah meluluskan untuk menjadikan perbuatan hendap sebagai satu kesalahan jenayah. Di bawah Seksyen 507A. Jadi balik kepada persoalan tadi, sama ada hanya terhad kepada fizikal ataupun boleh berlaku secara maya juga. Kalau lihat kepada rang undang-undang tersebut, boleh secara fizikal dan secara maya. Dua-dua pun boleh diguna pakai. Di mana batasannya? Kalau kita nak tahu, sebab kadang-kadang bagi kita tengok aja, tapi dah diklasifikasikan sebagai jenayah pula, jenayah hendap kan. Di mana batasannya, line tersebut? Okey, baik. Untuk satu perbuatan disifatkan sebagai perbuatan jenayah, ada dua elemen yang kita perlu memenuhi. Yang pertamanya, dalam bahasa undang kita panggil mens rea. Mens rea maksudnya dalam niat. Kita perlu buktikan niat. Dan yang aspek yang kedua adalah actus reus. Actus reus maksudnya perbuatan. Bila ada niat dan perbuatan telah dilakukan, maka dia akan terjumlah sebagai satu kesalahan jenayah. Jadi dalam kes kesalahan hendap ni, ada 3 elemen yang perlu dipenuhi. Yang pertama, perbuatan tersebut perlu dilakukan sebanyak sekurang-kurangnya 2 kali. 2 kali? Okey. Repeatedly. Perbuatan yang sama? Perbuatan yang sama. Ataupun perbuatan yang lain. Elemen yang kedua adalah berlakunya niat untuk menyebabkan ketakutan ataupun distress kepada orang lain. Dan elemen yang ketiga ataupun elemen yang terakhir adalah ada berlaku perbuatan kacau ganggu, harassment. Jadi apakah perbuatan yang disifatkan sebagai kacau ganggu? Ada 4 perbuatan. Yang pertamanya adalah kalau seseorang tu sentiasa mengekori seseorang, tak kisah dia pergi ke barat, kita ikut ke barat. Dia pergi ke timur, kita pun ikut ke timur. Jadi itu adalah salah satu perbuatan kacau ganggu. Betul. Yang keduanya adalah ada komunikasi ataupun cubaan berkomunikasi. Di mana salah seorang mungkin dia akan cuba menghantar WhatsApp message ataupun Facebook, Instagram. Cara dia tu akan menyebabkan seseorang rasa ketakutan bila terima mesej tersebut. Perbuatan yang ketiga adalah jika seseorang tu dia melepak di kawasan kediaman ataupun di kawasan tempat bekerja.
Dan yang perbuatan yang keempat adalah bila seseorang tu dia menghantar barang ataupun dia hantar sebagai hadiah, package courier kan, untuk menakutkan orang tersebut. Jadi ini adalah 4 perbuatan yang disenaraikan dalam rang undang-undang tersebut. Namun 4 perbuatan ini adalah tidak terhad kepada 4 perbuatan ini saja. Ya? Dia kita panggil non exhaustive. Maksudnya dia berdasarkan kepada kes-kes. Situasi juga ya. Situasi. Okey. Sekiranya mangsa lah kita lah kalau rasa macam ada rasa 4 yang Yong cakapkan tadi, apa yang kita tindakan pertama? Kadang-kadang kita macam mana nak buat Faham. Kalau dari sudut mangsa, apa yang boleh buat adalah yang pertama sekali mereka perlu melaporkan kepada pihak polis lah, supaya ada satu rekod untuk pihak polis menjalankan siasatan lanjut. Dan lepas pihak polis membuka kertas siasatan dan pihak polis akan mengumpulkan data-data ataupun bukti-bukti. Lepas dah kumpul ke semua bukti-bukti dan pihak polis akan menghantar kertas siasatan kepada pendakwa raya. Lepas tu pendakwa raya akan melihat kepada bukti-bukti yang telah dikumpul dan membuat keputusan sama ada untuk mendakwa di mahkamah ke tak. Itu adalah untuk prosiding jenayah lah. Apa yang selain daripada prosiding jenayah tersebut lah, mungkin Tuan Yong sendiri boleh bantu nanti kan, yang perlu kita lakukan secara peribadi dalam memastikan bahawa sebelum kita nak saman ke nak ambil tindakan tu, kita dah ada langkah pencegahan sendiri dah ni. Baik, apa yang saya sarankan adalah supaya sebab sekarang ada pelbagai media sosial, ada platform yang pelbagai, contoh macam Instagram, Facebook kan. Jadi orang sekarang lebih bercenderung untuk upload ataupun memuat naik gambar. Contohnya let's say hari ni I hadir ke Sri Pentas. Dia update lah. Sri Pentas. So, I ambil gambar selfie, I terus upload. Jadi orang tahu I sekarang berada di Sri Pentas. Jadi saranan saya, jangan upload terus pada masa itu. Mungkin bagi satu gap delay masa. Sikit lah. Delay sikit. Mungkin petang nanti baru I upload. Jadi orang tak dapat kenal pasti di mana saya berada. Faham. Itu salah satu saranan caranya lah. Okey. Kita tahu kalau mengendap kan, secara fizikal ataupun maya. Contohnya kalau macam secara fizikal, seseorang individu itu dia ambil langkah untuk mengupah PI, private investigator kan. So macam mana? Adakah PI itu dianggap sebagai penghendap ataupun bagaimana? Okey, itu soalan menarik. Dia akan berbalik kepada elemen yang saya katakan tadi. Ada 3 elemen. Elemen pertama mesti ada niat. Elemen kedua mesti ada perbuatan dan elemen ketiga ada berlaku sekurang-kurangnya 2 kali. Jadi kita rujuk kepada elemen yang pertama iaitu niat. Kalau seseorang penyiasat peribadi dia tidak ada niat untuk menyebabkan ketakutan ataupun distress kepada seseorang yang lain, maka perbuatan hendak tu tidak dikatakan wujud lah. Maknanya dia kena pandang cover line kalau dia akan berpandukan kepada niat seseorang tu. Dan niat itu kita perlu justify lah nanti. Kita perlu buktikan di mahkamah. Ada contoh-contoh kes yang pernah berlaku berkenaan dengan jenayah hendap ini? Kalau secara spesifik untuk kes hendap, mungkin tak, sebab hendap baru digubah sebagai kesalahan jenayah. Tapi mungkin saya pernah handle kes di mana seseorang tu hantar WhatsApp message secara spamming lah, kita panggil spamming. Maksudnya dia hantar tiap-tiap hari, tak kisah pagi, malam. Jadi itu dah menyebabkan sebagai satu gangguan kepada penerima WhatsApp tu. Jadi kita pernah filekan kes tuntutan sivil untuk tindakan thought nuisance, maksudnya kacau ganggu. Itu adalah civil proceeding. Itu boleh boleh. Itulah. Boleh. Tapi perlu bukti ada. Sebab kadang-kadang kita hantar mesej tu bukan niat nak mengganggu tau. Betul. Nak cuba-cuba je. Jadi ada bezanya lah kalau kita nak buat proceeding jenayah. Dia punya beban pembuktian adalah melampaui keraguan munasabah. Maknanya pendakwa raya perlu buktikan dia tak ada niat yang lain, hanya niat untuk memang nak menyebabkan ketakutan. Kalau untuk proceeding civil, dia merujuk kepada kebarangkalian. Maksudnya mahkamah akan menilai kepada versi cerita yang diceritakan oleh pihak plaintiff dengan versi cerita defendant. Dan mahkamah akan menilai keterangan mana yang lebih boleh dipercayai. Baik, faham. Itu untuk civil. Tapi kalau misalnya suami isteri bergaduh kan,
suami spam message WhatsApp tu, itu bukan jenayah. Bukan. Itu nak mengujuk. Faham. Tapi bergantunglah pada cara. Okey, itu dah lain dah sebab kita nak saksikan ni satu contoh lah kan. Berkenaan dengan yang boleh kita bincangkan juga, kisah di mana untuk mencari bahan bukti ya. Mengendap untuk cari bahan bukti bagi mahkamah. Jadi kita sama-sama saksikan. Saya ni sedang mengalami krisis rumah tangga lah, di mana suami saya curang dan telah curang dengan orang yang ketiga. Keadaan di mana saya menjadi pengendap ni berlaku apabila saya sudah mengetahui dah tahu ada orang ketiga dan masih menjalinkan perhubungan itu tanpa segan silu, tanpa sedar, dan juga semakin berani mereka ni tidak menghormati diri saya. Atas sebab-sebab saya ni terlalu marah, saya terlalu kecewa, saya rasa macam hampir putus asa. Jadi saya ini bertujuan untuk menghendak untuk mendapatkan bahan-bahan bukti, untuk mendapatkan bahan-bahan yang boleh menjadi senjata kepada saya untuk apa sahaja tindakan yang saya akan lakukan. Jadi kita ni start dengan membuat menjadi pengendap, sama ada secara fizikal dan juga secara di media sosial. Jadi saya menggunakan pelbagai teknik. Idea saya bercambah-cambah jika saya menjadi stalker. Saya menjadi pengendap, idea itu bercambah-cambah, semakin kreatif dan semakin berani, sehinggalah saya mencapai matlamat saya. Jadi bila dah matlamat tu dah tercapai, perkara yang saya nak tu dah dapat, adalah memberi satu kepuasan yang pada saya lah. Jika tak dapat lagi apa yang saya dapat, apa yang saya nak, saya akan sentiasa. Itu membuatkan saya mengendap lebih teliti, mengendap lebih lama, mengambil masa yang lebih menggunakan masa dan tenaga yang lebih lama sehingga saya mencapai matlamat saya. Baik, amaran keras. Wanita memang antara perisik hebat sebenarnya. Ya, lebih dahsyat, lebih dahsyat daripada mereka yang berkuasa ni. Tidak dinafikan. Okey, kalau situasi sebegitu bagaimana pula Tuan Yong? Adakah boleh wajar di sisi undang-undang? Okey, baik, berbalik kepada rang undang-undang tadi. Rang undang-undang tadi itu sebenarnya tidak ada pengecualian sama ada hubungan tu atas dasar suami isteri ataupun tidak. Okey. Yang penting 3 elemen tu, selagi 3 elemen tu dipenuhi, dia akan tujulah sebagai satu perbuatan hendak. Jadi berdasarkan kepada klip yang dipaparkan tadi itu, isteri ni seolah-olah telah mengambil watak sebagai seorang penyiasat peribadi. Tapi apa yang saya katakan tadi itu, sekiranya seseorang tu merupakan penyiasat peribadi yang berdaftar, yang berlesen, mungkin dia boleh dibenarkan untuk melaksanakan tugasnya. Tapi mungkin dia nak jaga aib suami dia. Itu cerita lain. Tak, sebab nak menyelamatkan nak defense lah. Kan, kalau macam PI macam terbuka aib suami kan. Macam mana? Sebab rujuk kepada klip tadi tu, dia ada bagi tahu niat dia memang untuk cari kepuasan, memang nak cari bahan bukti, ada berlaku curang sebagainya. Tapi kalau cara dia telah silap, dia tidak ada pengecualian lah. Tak ada pengecualian. Tetapi Tuan Yong, mungkin dengan cara itu saja bagi mereka yang tidak berapa cakna dengan apa akta yang ada, cara betul yang ada, itu saja cara bagi mereka mengumpul bukti dan memperkuatkan kes ni ketika di mahkamah nanti. Sebab ialah bukan lelaki saja ya, tapi kadang-kadang dalam perhubungan ini bila berlaku salah faham sebegini, ada yang tak mengaku, ada yang tak nak pergi mahkamah, tapi dengan ada bukti-bukti macam ni dia boleh memperkuatkan kes tersebut. Oh, macam peguam lah. Sabar Tuan Hadif. Kita dengar dulu Tuan Yong cakap. Betul. Kalau cara untuk mengkumpul bukti itu mengikut undang-undang ataupun tidak melangkah mana perbuatan jenayah, maka dia boleh buat sedemikian. Tapi masalahnya dalam klip yang dipaparkan tadi itu, apa perkataan yang di-highlightkan? Dia dah seolah-olah kepuasan tu satu. Tapi yang niat dia memang nak mendatangkan ketakutan ataupun menyebabkan distress kepada suami dia. Jadi itu mungkin boleh menyebabkan sebagai satu kesalahan hendak di sisi rang undang-undang tersebut. Saya rasa macam complicated nak cakap pasal hendak dalam rumah tangga ni. Betul, tapi ianya juga turut digunakan. Tapi dikategorikan dalam jenayah hendak ni. Jadi bagaimana? Sedikit ringkasan Tuan Yong sendirilah. Kalau sebab kita kadang-kadang apatah lagi membabitkan maya tau. Hendak ni macam susah sikit kalau nak dikategorikan kan. Kalau fizikal kita tahu orang mengendap. Betul. Tapi secara maya, apa lagi yang boleh jatuh
ke akta jenayah ni? Sebab yang rang undang-undang ni dia meliputi perbuatan yang luas. Dia tak hanya terhad kepada fizikal, dia secara maya ataupun apa jua cara. Mungkin dia ada gunakan drone untuk pantau, untuk itu dahsyat sangat tu. Boleh terjual sebagai hendak juga. Jadi undang-undang yang sedia ada ni memang cukup luas dia punya kuasa tafsirannya ya. Betul. Itu juga terlibat sekali lah ya. Dia seolah telah mengambil kira apa-apa loopholes ataupun kemungkinan fakta baru ataupun perkembangan baru, dia telah mengambil kira semua tersebut. Faham. Drone pun boleh dikira juga untuk kan, antara cara menghendap. Kalau misalnya dalam kes kadang-kadang laman sosial macam-macam. Kan, especially macam Instagram. Kadang-kadang tu itu antara platform yang guna pakai, contohnya dia ambil gambar kan yang agak macam berbau lucah sedikit, lepas tu aku ada gambar kau ni, kau kena ikut cakap aku macam tu, kau cakap aku ni bagaimana walaupun gambar tu ditutup bahagian sulit, muka dan sebagainya, tapi kita tahu itu dia ugut juga. Maksudnya dia hanya tutup bahagian mata-mata ke apa. Okey, dalam situasi tersebut dia boleh dikategorikan sebagai hendap sebab dia adalah terjatuh di bawah komunikasi. Dia komunikasi untuk menyebabkan distress ataupun ketakutan. Dia mungkin boleh jatuh di bawah hendap ataupun di bawah seksyen lain. Contohnya macam seksyen 509 Kanun Kesesaan ataupun seksyen 292. Sebab telah mengedarkan bahan-bahan yang berunsurkan lucah. Dia pun boleh jatuh di bawah kesalahan seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Sebab telah menyalahgunakan platform sosial media dan mengedarkan bahan yang berunsurkan lucah. Walaupun ditutup separuh wajah. Betul. Dia tetap ada bahan tu lah. Tetap ada bahan tu. Selagi ada perbuatan untuk mengedarkan bahan yang bersifatkan lucah, dia boleh tertaluk di bawah kesalahan hendap dan akta-akta yang berkaitan juga. Okey. Kalau kita nak beri situasi ni, sebab kita asyik cakap yang salah aja sekarang ni kan. Okey, yang pendap lah. Tapi situasi yang mungkin memerlukan bukti sebegini, yang dia tahu ini je cara dia untuk dia dapatkan kebenaran. Di tahap mana yang mereka boleh lakukan dan apa saranan supaya mereka tidak cross the boundaries lah? Okey, saranan saya sekiranya bagi siapa-siapa yang berkemampuan, lebih baik melantik seorang peguam yang pakar dalam jenayah untuk mengendalikan kes tersebut. So peguam dia reti macam mana nak bagi pandangan, macam mana nak bagi nasihat undang-undang, ataupun boleh melantik penyiasat peribadi, private investigator, sebab mereka adalah berdaftar di bawah akta agensi peribadi. Jadi mereka adalah mempunyai kuasa untuk menyiasat bagi pihak siapa-siapa yang melantik lah. Itu cadangan saya dan saranan saya lah. Kalau contohnya macam ada situasi kan, contohnya Tuan Yong, kita nampak berlaku situasi dekat situ. Okey, mana? Di sana tu. Okey, tak nampak, nampak. Kita pula rekod secara hendaklah macam tu. Lepas tu kita viralkan pula benda tu. Jadikan konten. Adakah itu jenayah hendap juga? Okey. Dia akan berbalik kepada elemen yang 3 elemen tadi tu. Niat untuk menyebabkan ketakutan, dia mesti lebih daripada 2 kali. Dan ada perbuatan kacau ganggu tersebut. Kalau hanya rekod sekali je, dia tidak terjumlah sebagai hendak. Dia mesti ada 2 kali ke atas. Okey, baik. Ini sangat menariklah supaya pemahaman ini, sebab yalah, kita melihat kepada angle perbincangan yang pelbagai kan. Dia ada juga yang betul-betul menjurus kepada siapa yang suka stok-stok ni. Stoker-stoker tu kita dah ada rang undang-undang yang telah pun dipinda, dan juga mungkin kepada yang menghadapi permasalahan isu yang memerlukan juga ada caranya kan. Apapun buat laporan polis lebih dahulu, dan nanti kalau misalnya ada berkemampuan, boleh lantik Peguam Yong Kee Kin. Tiba-tiba promote. Terima kasih Tuan Yong Kee Kin, merupakan Peguam Sivil berkenaan dengan rang undang-undang Akta Jenayah Hendap. Sangat menarik, dan kita nak berteriak seketika. Selepas ini kami nak berfit-fit ni untuk beraksi bersama dengan anda hanya di Malaysia hari ini.
Okey, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Kita nak teruskan banyak perkongsian. Fariha rasa fit tak pada pagi ni? Fit, sebab saya dapat merasakan aura pemenang. Nah, action. bukan macam tu. Saya tanya pesawat bukan aura dia. Sebab saya dah rasa. Okey. Kenalkan. Kenalkan pemenang-pemenang. Kita ada 2 orang pemenang iaitu Radin Zaharatul dan juga Muaz Zabir. Tahniah, ini dia wajah pemenang. Yang pertamanya tahniah kerana berjaya mengharungi program yang mencabar ni. Kita tengok pun penat tau. Dia ni baru tengok. Mental dan bakat lakonan. Macam-macam yang diuji. Ada juga air mata kan. Jadi macam-macam klip lah yang kita kongsikan. Mungkin boleh kongsikan antara cabarannya yang pernah dilalui sepanjang program ni, Radin? Cabaran pada Radin, cabaran tu banyak lah. Sebab kita kat dalam ni macam crash course pun ada. Sebab semua nak kena belajar dengan cepat. Tang tu juga. Yes. Sebab kelas kita orang 1 hari je. And then kita terus ke on-screen challenge. So kita kena, apa yang kita belajar semalam, terus kena buat. Terus kena buat. And apa yang kita belajar tu bukanlah benda yang kita biasa belajar. Dari segi teknik lakonan dan sebagainya. Ada yang maksudnya kat dalam ni biasanya semua akan jadi zero. Yang tak pernah belajar teknik lakonan dan sebagainya kan. Jadi apa yang kita belajar tu terus kena masuk untuk buat esoknya tu. So agak mencabarlah. Itu dia kata fit, kena fit. Semua kena fit. Okey, itu daripada Radin. Tapi Muaz bagaimana? Kalau Radin mencabar, Muaz lagi mencabar. Ya ke? Muaz lagi dah mencabar sebab Muaz memang pertama kalinya ke TV. Pertama kalinya di depan kamera. Sebab sebelum ni bekerja sebagai seorang personal trainer. So tak pernah terlibat dengan kamera, tak pernah bercakap depan kamera. So apa yang Radin rasa, Muaz rasa 2 kali ganda lah. Cuma beza dia mungkin dekat physical challenge untuk lelaki mungkin lebih senang lah untuk berbanding dengan perempuan. Itu saja. Senang tu maksudnya ialah sebab ketahanan fizikal tu sebab apa seorang personal trainer kan. Sebab kalau yang orang biasa ni tengok susah. Dia cakap cara senang. Tengok yang masa Radin tarik tayar tu. Ayuh. Tak tahu kita bahu kita rasa. Ya awak. Itu 10 tahun yang dulu awak okey je tu. Awak tutup mata je 10 tahun yang dulu lah Radin. Awak lihat awak dulu tu awak tak tengok. Okey. Perasaan tu macam mana? Perasaan tu bila kata sebab boleh dikatakan mereka yang berada di Fit for Action tu semuanya bagus-bagus. Ada balance macam Muaz ada kelebihan kan? Macam Radin ada kelebihan dan yang lain pun sama. Jadi bila diumumkan sebagai pemenang ketika tu, bagaimana perasaan Muaz sendiri? Perasaan tu kalau nak diucapkan bercampur bau. Dah skrip drama dia. Belum lagi. Ini boleh biasa-biasa je. Kita memang tak target nak menang sebenarnya. Memang macam kita apa yang kita rasa lah macam okey aku mungkin tak pergi final sebab dah tersingkir. Lepas tu dipanggil balik. Sampai final aku dah tersingkir, mustahil aku menang. Nak bangkit balik tu susah. Nak bangkit ya Allah susah. So bila dapat menang tu happy. First kali happy lah. Tapi takut pun ada juga sebab title sebagai seorang juara tu akan diletakkan di atas bahu kita. Itu bagus. So macam ada rasa tanggungjawab. Macam orang akan cakap, ini ke pelakon daripada Fit for Action? Dia ni juara. Macam ni ke pelakon juara pelakon? So benda tu kita kena jaga. So Muaz rasa beban tu ada. Happy tu mesti lah. Balik kampung. Happy lah. Sangat happy. Kampung mana ni? Kampung dekat Linggi, Negeri Sembilan. Nagoi, okey. Okey, alhamdulillah. Semua kau bawa balau yang ni. Okey. Radin, awak memang seorang pelakon sebelum ni. Dah pernah beraksi. Jadi ini akan lebih memberikan dimensi berbeza dalam lakonan awak selepas ni? Harapannya begitu. Sebab saya rasa, saya harap sebenarnya apa yang saya dah belajar, saya boleh praktikkan dalam karier saya sebenarnya. Itu yang penting. Dan saya sama juga macam Muaz. Sebab bila kita keluar daripada program yang pencarian pelakon versatile, expectation orang kat luar lebih tinggi. Dia mengharapkan kita ni dah ada ilmu dan kita ni pula diajar oleh director-director yang hebat. Jadi expectation dia orang tu yang kita kena cuba capai. Jadi untuk ke situ sebenarnya lebih kepada macam mana nak make sure diri ni konsisten dengan ilmu yang ada untuk hasilkan sebuah lakonan yang orang kata berkualiti. Berkualiti. Macam-macam lah kena jaga kan. Disiplinnya, attitude-nya dan sebagainya. Nak tanya kalian dah dapat tawaran berlakon ke? Alhamdulillah. Dia lah bunyi-bunyi. Tapi tawaran tu belum rasmi lagi. Belum rasmi lagi. Bunyi-bunyi tu dah ada tapi belum rasmi. Dam-dam-dung. Bunyi mercun. Adalah tu.
Dah habis dah tu. Macam mana boleh dandam dum? Yelah, dia dengar dulu. Okay. Tapi dia belum main. Macam roket tu belum zoom. Okey. Sebab ini Fit for Action ni memang mencari mereka yang fit untuk berlakon kan, terutamanya kan. Okey. Kalau diberi pilihan, Muaz dululah, laki dululah filem macam mana yang awak nak? Aksi macam mana yang awak nak dalam genre watak ni? Setelah belajar dalam Fit for Action, saya rasa saya lebih suka kepada ke arah aksi lah. Arah yang bergaduh. Tapi tapi tak adalah ke situ je. Kita nak cuba bawa pelbagai watak lah. Tapi lebihnya ke situ lah. Ini personal trainer. Mesti nak gaduh-gaduh punya. Mesti gaduh-gaduh. Mesti gaduh-gaduh. Tapi seorang personal trainer ni tahu jiwa hati dia. Lain. Hati lain. Hati lain. Sabar. Aksi lain. Itu personal awak. Okay. Soalan Radin. Radin? Okey, untuk Radin pula. Sebenarnya dia rasa... Macam mana cakap? Cinta-cinta? Tak ada. Dia versatile. Dia boleh bawa semua dia. Radin suka semua. Tapi sebenarnya Radin suka aksi. Radin suka aksi, romantik Radin suka. Tapi Radin rasa aksi ni boleh masukkan benda-benda macam tu. Maksudnya cerita tu aksi, tapi dalam perjalanan cerita tu ada romantik dia. Maybe kalau komedi pun boleh ada dalam action movie. Macam tu lah. Jadi Radin suka kalau action movie yang boleh masukkan semua elemen tu. Kita dah nampak dah filem apa. Betul, filem apa? Kan. Dia watak utama dia cerita lawan-lawan, tapi last sekali macam penjenayah tu dia suka kat dia ni. Mungkin lawan-lawan juga macam tu lah. Dia jadi baik. Awak lah penjenayah tu. Boleh buat cerita tu. Boleh buat tu. Tapi macam nak bergaduh TV, dia suka kat dia tu. Dia bergaduh juga. Konflik dia. Okey. Okey, harapan Muaz selepas ini bagaimana? Harapan saya adalah untuk saya terus majukan diri lah dalam bidang ni, sebab saya pun baru. Saya walaupun saya pegang title juara, kesemua mereka yang lain pun ada kehebatan masing-masing. So cuma harapan saya boleh perbetulkan diri saya daripada masa ke semasa. So saya kena pergi kelas, so saya kena pergi jumpa orang lain, kena berlakon dengan orang lain lagi. So harapan saya orang kat luar sana terus memberi sokongan kepada semua pelakon industri kita. Betul. Supaya industri kita boleh pergi lebih jauh. Ya, dan dalam nak memberikan sokongan tu Muaz kita kena buktikan terlebih dahulu untuk mereka ni berikan sokongan. Radin pula? Betul. Dia pun setujulah dengan Muaz pendapat lah. Sebab macam mana pun harapan Radin adalah untuk menjadi seorang pelakon yang berkualiti. Pelakon yang bila orang cakap betul-betul dengan bakat, bukan sekadar dengan followers ke. Macam tu. Memang ada bakat yang nak diketengahkan, ada bakat yang nak ditunjukkan. Dan inilah sokongan tu harap-harap dapat daripada semua. Dan saya pun akan beri yang terbaik. InsyaAllah. Kita doa moga-moga perjalanan kalian dipermudahkan. Amin. Jangan dekat sini je janji-janji manis. Nanti dah naik nama semua. Kami pun akan teruja sebenarnya nak tengok naskah dan karya kalian. Semoga terus terbang tinggi dan fit untuk terus berada dalam karier ni Apa pun tahniah insya-Allah Terima kasih. Baik, itu dia Radin Zaharatul dan juga Muaz Zabir merupakan pemenang Fit for Action. Dam. Kita nak berehat seketika. Sekembali nanti kita nak bercakap berkenaan dengan Squad Wajah 2.0. Apakah Squad Wajah 2.0 ini? Kita kongsikan bersama. Baik, kembali dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana setia bersama kami sejak 9.30 pagi. Kita nak teruskan pengisian berkenaan dengan Squad Wajah 2.0. Dan saya nak terus perkenalkan tetamu hari ini iaitu Yang Mulia Dr. Raja Kamariah Raja Muhammad Khalid, merupakan pengarah Bahagian Pembangunan Psikologi Jabatan Pembangunan Wanita. Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bercakap berkenaan dengan Squad Wajah 2.0. Saya pasti mungkin ada segelintir yang mungkin tertanya-tanya apa Squad Wajah 2.0 ini. Sedikit latar belakangnya, Doktor. Okey, Squad Wajah 2.0 sebenarnya telah dimula pada 2021. Diumumkan semasa Hari Wanita, sambutan Hari Wanita. Jadi pada tahun 2021 ni kita buat more on recruitment, melatih Squad Wajah, dan Squad Wajah ini dilatih melalui modul dia, iaitu ears, atensi, ears ni lah empathy, atensi, respon and support, di samping mendedahkan pada wanita
apakah 7 jenis jenayah yang kita cenderung menjadi mangsa. So kita dedahkan kepada ahli skuad wajah ini. Dan pada tahun ini kita mula dengan aktiviti psikososial di mana skuad wajah turun padang bukan sahaja untuk mendedahkan kepada masyarakat umum tentang kemahiran-kemahiran tertentu dan juga apakah jenis jenayah-jenayah yang wanita cenderung menjadi mangsa. Bukan sahaja rogol, cabul, keganasan rumah tangga, termasuklah jenayah berbentuk terkini ini, social media, scam, kedai dadah, kedai akaun dan sebagainya. Dan kita juga memperkenalkan idea bagaimana untuk memperkasakan wanita melalui model 4K, iaitu berkaitan dengan keseimbangan kediri, pentingnya kemahiran, pentingnya financial management dan juga kepimpinan kendiri. Kiranya skuad wajah 2.0 ini macam sistem sokongan padu kepada golongan wanita. Ya, betul. Bagaimana doktor melihat impak dan juga kejayaan skuad wajah ni dalam komuniti? Okey, bila kita dah turun padang kan Puan, jadi kita nampak bahawa masyarakat ni kadang-kadang dia tidak tahu bagaimana untuk membuat laporan contohnya. Bagaimana nak dapatkan sokongan masyarakat setempat. Saya bagi contoh antara kes-kes yang skuad wajah pernah handle ya. Dia nampak balik kerja nampak seorang wanita ni dekat jabatan. Seorang-seorang je. Jadi disebabkan semangat skuad wajah yang kita dah latih dia waktu peringkat awal tu, ada rasa ingin membantu dan ingin menolong. Dia stop, dia tanya. Rupa-rupanya wanita itu berkecenderungan untuk terjun jambatan. Jadi dia call skuad wajah untuk dapatkan sokongan, kami dapatkan perkhidmatan kaunselor, terus ke tempat kejadian, bantu mereka dan rupa-rupanya dia ada isu di mana ada anak khas. Jadi kita bantu dia mendapatkan support lah, sokongan selepas itu. Bukan tu aja, skuad wajah kita juga telah bukan perempuan je Puan, lelaki pun ada. Lelaki pun ada. Contohnya macam gini, skuad wajah dia jalan-jalan, and dia nampak seorang lelaki-lelaki ni sedang sibuk mencari sesuatu di tempat buangan sampah. Kalaulah bukan skuad wajah, mungkin perasaan dia kata, tentang kau lah kan. Tapi sebab pada awal kita kata bahawa skuad wajah ni perlu ada rasa ingin membantu, jadi individu ini telah berhenti dan tanya dengan lelaki ini. Dia kata dia baru lepas kehilangan pekerjaan dan dia cari barang yang boleh dijual. Secara kebetulan kami pun dah latih skuad wajah ni bagaimana nak rujuk mendapatkan pekerjaan yang kesesuaian dan sebagainya. Alhamdulillah, individu telah dibantu, kita dapatkan dia pekerjaan dan juga supportlah mereka dalam sebulan 2 untuk kelangsungan hidup. Maknanya skuad wajah ni memang dilatih untuk menyantuni banyak kes yang mungkin rasanya sukar untuk kadang-kadang kalau orang tu sendiri berada dalam situasi yang begitu kan, tak tahu jalan buntu juga. Betul. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih pada skuad wajah. Kita ada lebih ber-300,000 skuad wajah sekarang ni kerana mereka betul-betul melakukan aktiviti sukarelawan ni tanpa sembarang upah, tanpa insentif yang khusus. Dia orang ni betul-betul semangat sukarelawan yang betul. Terima kasih kepada semua skuad wajah dan kita juga mengalu-alukanlah ramai lagi ahli skuad wajah yang datang untuk join kita. Baik. Saya nak tanya doktor berkenaan dengan golongan wanita. Tadi doktor ada sentuh sedikit berkenaan dengan rumah tangga dan sebagainya. Bagaimana doktor melihat kesedaran wanita dalam keganasan rumah tangga? Kadang-kadang nak melindungi diri tu kan takut nak report kan, nak pergi rujuk agensi kan, nak menjaga hubungan rumah tangga. Bagaimana? Betul. Okey. Sebenarnya kan masyarakat kita dah banyak didedahkan dengan drama-drama. Saya rasa ada impak yang positif lah. Sebabnya dalam skuad wajah juga kita di dalam modul tu ada tentang kesihatan mental. Kebanyakan wanita dia tak sedar bahawa mereka berada dalam hubungan yang toksik. Dan hubungan toksik tu apa definisi dia? Perbezaan antara tanggungjawab dengan kelakuan yang tidak normal. Kita selalu confuse. Tanggungjawab suami tegur saya, tanggungjawab suami pukul saya sebab saya salah. Adakah tindakan itu sebagai membetulkan ataupun aggressive behavior? Jadi itu dia. Kesedaran wanita ni saya harap sangat apabila menonton drama-drama ni ada cetusan bahawa saya perlu mendapatkan bantuan. Saya perlu keluar daripada hubungan ini atau saya perlu ada ilmu psikologi bagaimana nak menguruskan pasangan yang begini. So kalau tidak, kita akan duduk dalam circle keganasan. Circle keganasan ni mula dia bersikap ganas, kasar. Kemudian memulakan dengan perkataan yang tidak agresif. Lepas tu dia dah masuk fasa agresif. Bila fasa agresif and then dah terlampau fasa kemaafan. Bila masuk fasa kemaafan, dia pada fasa honeymoon pula. Jadi benda tu akan balik semula. Pusing lah. Pusing.
Jadi kesedaran ini bagi wanita di luar sana, kalaulah berlaku, tolong ambil tindakan kerana ramai di luar yang berjaya keluar ataupun menguruskan pasangan yang macam ni dengan ilmu-ilmu psikologi satu, dengan mengetahui hak mereka sebagai wanita, perundangan ada mengkhususkan hak-hak tertentu, dan yang ketiga dapatkan bantuan. Kalau kes-kes yang fizikal contohnya, terus ke One Stop Crisis Center di hospital kerajaan ada, ataupun di pejabat polis, ataupun call wajah yang kita kenal dalam komuniti, insya-Allah mereka boleh membantu. Baik. Mungkin nasihat doktor sedikit kepada golongan wanita untuk membantu mereka ini yang sedang mengalami tekanan. Okey, yang pertama sekali saya menyarankanlah semua wanita pun lelaki perlu ada ilmu psikologi supaya kita tahu membezakan adakah ini normal ataupun tidak normal. Bagi yang rasa perlukan bantuan, tolong dapatkan bantuan, boleh telefon talian kasih kita 15999 dan boleh request saya nak bercakap dengan kaunselor yang bahasa Tamil, bahasa Mandarin ataupun bahasa Inggeris. Dekat kan? Supaya dekat. Boleh request, insya-Allah kami akan dapatkan memberikan bantuanlah kaunseling melalui talian itu ya. InsyaAllah. Jadi saya mohonlah jangan simpan sendiri. Kadang-kadang meluahkan rasa kebebanan tu boleh membantu kita. Betul. Baik. Terima kasih banyak-banyak Dr. Raja Kamarah Raja Muhammad Khalid, merupakan pengarah bahagian pembangunan psikologi Jabatan Pembangunan Wanita. Ini dia apa pun ucapan tahniah juga kepada skuad Wajah 2.0 kerana menjadi satu sistem sokongan yang cukup padu kepada mereka yang memerlukan. Kadang-kadang kita rasa macam terperuk je masalah tu, kita perlu, tak apa. Ini rumah tangga kita simpan seorang. Jangan keluar daripada kompong tu ya. Tuan Haji Hanif. Betul. Insya-Allah, amin. Dan kita semua pencinta wanita ya. Alhamdulillah. Untuk bersama-sama dalam kehidupan pada ketika ini. Dan ini pencinta juga. Saya sukalah. Ini hasil Hanif Fatih. Semua berkenaan dengan lukisan ni saya suka. Dia buat muka saya bersih garang sikit. Cuma yang agak kurang sikit Adik Fatih Pak Cik Hanif ni. Betul-betul terang-terangan dia tulis Pak Cik tu. Oh, saya sukalah kening dia. Kening sama. Kena zoom in sikit kening Hanif ni. Ini paling mahal ni. Ini kalau tak ada siapa yang ada. Hanif seorang je ada kening. Pencinta wanita. Ya. Wanita. Okey. Esok kita ada pengaruh undi golongan muda. Ya. Banyak perbincangan di Malaysia ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri.